Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahaya Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman mengurusi forum pada malam ni. Bahagia Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Tunku Abdul Malik Alor Binjai, pegawai-pegawai masjid di Tangkusa Korea, tidak ketinggalan kepada rakan-rakan daripada Kedah FM yang merakam forum kita pada malam ini. Seterusnya anak-anak Korea, tuan-tuan dan perempuan, dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan perempuan, manusia ni dalam dunia ada dua kumpulan. Yang pertama kumpulan berakidah, dan yang kedua kumpulan tidak berakidah. Dari mula diciptakan manusia sampai dunia ni kiamat. Dan kumpulan yang berakidah pula, ada yang berakidah yang betul, ada yang akidahnya menyeleweng dan akhirnya menjadi orang yang rosak akidah dan kembali tidak berakidah. Itu nak bagi faham. Orang-orang yang berakidah yang betul dalam dunia ni adalah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah Allah ni cukup mahal, tidak boleh dinilai dengan mah perak, duit ringgit, dirham dan dinar serta beras dan juga gandum. Cukup mahal. Dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak anugerahkan hidayah ini kepada semua orang, melainkan orang-orang yang terpilih dari kalangan hamba-hamba dia. Rasa-rasanya yang hadir pada malam ni semua orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Maka kita wajib bersyukur di atas hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tu di antara wirid kita. Kita kata apa? Selalunya orang pas mayang. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji-pujian bagi Allah di atas nikmat iman dan Islam. Orang yang dapat hidayah. Kemudian hidayah ni tuan-tuan, hidayah ini, seseorang itu tidak semestinya bila dia dapat hidayah, maka hidayahnya tu akan kekal sampai dia mati. Tak semesti. Sebab itu hidayah ni kena diminta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kena minta Allah Ta'ala pelihara hidayah kita sampai kita mati. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita bertakwa kepadanya dan memperingatkan kita supaya kita ni jangan mati, melainkan mati kita dalam Islam. Hari Jumaat khutib dua atas mimbar dia baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul tak orang perempuan khutib baca ayat tu? Betul tak? Betul. Dengar bila? Oh, orang perempuan alok minyak emas sembahyang Jumaat. Sebab tu orang jantan korang ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah kata lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sesekali kamu mati, melainkan mati kamu ni dalam Islam. Orang panggil mati dalam Islam ni husnul khatimah. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doa pada Allah ni nak supaya kita ni dalam husnul khatimah. Husnul khatimah tu orang yang dalam hidayah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tu imam doa, tapi kita tak amin pasal kita lepas nasi. Itu masalah dah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, kau khatamkan kami, kau tamatkan riwayat kami dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik ni maksud mati dalam Islam, mati dalam amal. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau tamatkan kami dengan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, iaitu mati dalam kufur. Ada setengah ulama kata mati dalam keadaan yang tidak baik, walaupun tak kufur. Mati tak upaya elok lah orang kata. Sebab tu tuan-tuan selalu kalau kita tengok orang mati duduk tengah sembahyang, pernah tak tuan-tuan dengar orang kata lebih kurang ada orang mati duduk tengah sembahyang? Tak kira lah dalam masjid kah, di dalam surau kah, di rumah kah, lebuh raya kah, tengah jalan kah, duduk tengah sembahyang. Orang kata dia tu husnul khatimah,
Pernah tuan-tuan dengar orang mati tengah sembahyang? Lah, haram jadah mati tengah sembahyang. Tak pernah. Tak pernah dengar. Ni kita nak minta. Mati tengah baca Quran, husnul khatimah. Mati duduk tengah wirid, husnul khatimah. Mati dalam majlis ilmu ni dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Duduk tengah dengar ceramah, tengah dengar forum, duduk tengah mengaji. Orang tanya, Pak Haji tu mati sakit apa? Tak sakit apa. Hatu dia mati, dia sakit hati. Pasal apa? Penceramah kata ke dia? Hatu dia mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Ini kita minta. Tapi bukanlah husnul khatimah semestinya orang mati itu dah. Yang pentingnya ingat hujung, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati kamu dalam Islam. Itu satu. Sebab saya kata ni, ada orang yang dia akidah dia kuatlah, kepercayaan kepada Allah dan segala rukun iman yang 6 itu. Tapi kat nak mati jadi lagu lain tuan-tuan. Kat nak mati jadi lagu lain. Hak Syekh Yusuf Abang tadi ni, ancaman peluris apa nak habang apa ya. Dia apa nak sebab dia buat kajian. Saya tak ada yang kaji spesial benda tu merapu. Sebab tu dia tak kaji dah. Plural. Itu menyeleweng, merosakkan akidah. Ada orang sebelum ni duduk sembahyang elok, tutup aurat elok, makan benda yang halal. Lepas itu menjaga ikatan, menjaga sempadan di antara ajnabi, menghormati sama mahram. Dengan sebab otak dia telah diselewengkan oleh ancaman plural tadi ni, pluralisme tadi ni, tiba-tiba goncang balik. Dia kena kita buat kajian semula. Oi, rupanya pakai jubah ni pakaian orang Arab. Rupanya pakai kain kelumur ni zaman dulu saja. Kerana banyak debu yang berterbangan di atas kepala. Disebabkan pada ketika itu belum dibuka kilang syempuh. Tak faham? Maka dia buat kajian semula. Akhirnya itu yang boleh mengancam akidah dia. Jadi ada orang yang duduk dalam akidah elok oleh Islam, elok oleh tiba-tiba mati dia bukan happy ending, sad ending, kesudahan yang buruk. Ramai kita ada tengok. Nak buh tang mana tak tahu, nak kemuih tak kemuih. Saya pernah mengalami dan menguruskan, ni pengalaman kerja qadhi ya. Manyat orang Islam lalai sekali nikah dengan bangsa bukan Islam, mesti Islam, lalai. Kawan tu pun jadi murtad ni, rosak dia tu. Murtad ni dia pun turut bis sekali juga. Lingkup nampak tu. Dan ada orang, betul saya nak abang tuan jangan duk peleceh orang. Ada orang dia syirik tapi kat nak mati dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia lebih baik daripada orang yang duk rajin main masjid tapi last lingkup. Tu ya? Dia nak pergi mengucap di pejabat agama kata sedap. Jumpa tuan qadhi nak masjid Islam ni. Dia sedang nak masjid Islam hari Jumaat. Pejabat agama mana buka? Tu saya pesan tu imam, kalau orang nak masjid Islam hari Jumaat, jangan suruh pergi hari Ahad. Pejabat agama tak buka. Hari Ahad baru buka. Itu hari Ahad pergi tu bangunan awam sama jumpa sama tuan qadhi masjid Islam sama dia. Ini tak sekarang tak boleh. Pergi jumpa sama. Dia nak berakidah ni. Pergi jumpa hari Ahad saja. Ini tu kata kalau kita mati kalau Islam tak ada jadi kalau. Mana boleh buat begitu? Maka Tok Imam tu berdosa. Bukan Tok Imam alok binyai. Tok Imam benar tak kira lah. Islamkan dia dulu. Tuan-tuan pun boleh Islamkan. Yang kita pergi ke pejabat agama depan qadhi tu nak mengesahkan pengislaman dia dan untuk didaftarkan. Kalau tak pergi silap lah. Salah. Jadi kalau saya nak tunjuk dia punya husnul khatimah tu, mengucap hari Jumaat depan asar, depan Tok Imam, pejabat agama tak buka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang masuk Islam dia tak boleh mengucap begitu betul-betul. Saya pengalaman Islam orang ramai lah, saya tahu lah, beratus orang lah. Dia tak boleh mengucap, kita kena tatih dah. Cina cara Cina, India cara India, Mat Saleh cara Mat Saleh. Ni kalau suruh India masuk Islam, mengucap ikut sama kita Baitul Haji. Kita apa? Dia wash. Daripada awal tak betul lah. Saya tak suruh baca habis. Tu pengalaman saya masuk Islam ke orang lah. Saya tak kata ikutlah mula-mula masuk Islam mengucap ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahu you tali kata ikut sama kita pelan-pelan baik tu haji. Kita pun dia wash. Kalau kita bebaik balik orang kasih dulu lah. Tapi tak apalah, ajak pelan-pelan ulang 4-5 kali malam dia boleh gagah habis. Bila dia Islam, ni nak cerita betapa umur dia 60 tahun menyembah berhala. Masuk dia amal 60, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tok Imam kata hari Ahad kalau pejabat agama daftar kalau Islam sudah masuk. Dia lepas asar hari Jumaat. Tok Imam kata itu hari Ahad pergi pejabat agama pergi hospital Sultanah potong kalau.
Dia kata lebih kurang tu lah. Dia kata baik. Dia pun start motor daripada masjid Tengku Belik ni, start motor naik keluar pergi jalan besar, nak kena api titi jederih, naik elok-elok. Tu tahu kereta budak mana tu jenis apa, mat rempit baru kena ketum, belah motor makluh baru Islam ni 6 minit lah, baru 10 minit belah dah, belah jatuh mati terus. Dia mati husnul khatimah. Pasal apa? Pasal dia mengucap 10 minit, mudah-mudahan dia masuk syurga. Kita dah mana ci haram tak ada sembahyang masuk syurga lah. Ini kerja Allah Ta'ala. Cerita bagi faham. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Islam agama yang diterima oleh Allah. Siapa yang menganut Islam? Orang yang berakidah. Mustahil orang yang tidak berakidah menganut Islam. Tetapi ramai yang tidak berakidah mengamalkan Islam, tetapi tidak memberi kesan kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tak tuan? Ramai orang yang bukan Islam, dia mengamalkan ajaran Islam, cuma dia tak semayang lah lagu kita ni. Dia tak semayang lagu kita. Contoh, kalau dia menega, dia jujur, dia memberi derma, zakat dia tak bayar lah. Derma itu ajaran Islam. Lagi dia bari, dia rajin menolong orang, dia menjaga kebersihan, semua tu Islam ajar. Tapi sia-sia sahaja sebab dia tidak berakidah. Dia tak akidah pula. Ada tapi longgak ni. Tadi Ustaz Maisa baca apa, sudah terang lagi berseluruh, sudah berpaku lagi apa, mengikat pula. Jadi orang yang berakidah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada malaikat, aku beriman pada kitab, aku beriman pada rasul, aku beriman pada hari akhirat, aku beriman pada qada dan qadar. Lengkap 6 rukun iman tu. Percaya semua, terima bulat-bulat. Tak rosak akidah dia. Apa yang Rasul bawa mai, terima semua. Apa yang Allah Ta'ala perintah, percaya semua. Tak ada satu yang tak dinafikan. Tak rosak akidah dia. Tapi akidah dia boleh longgak apabila dia jadi hamba Allah yang cakap tak serupa bikin. Faham tak? Orang tanya dia, ni bagi mudah faham orang nak pinjai. Siapakah Tuhan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Allah perintah kita buat apa? Tidak syak lagi sembahyang 5 waktu. Contoh, apa hukum sembahyang 5 waktu? Hukumnya wajib. Apa hukum meninggalkannya? Sudah tentu berdosa. Adakah engkau sembahyang 5 waktu? Itu belum tentu. Tapi mudah faham. Maka longgarlah akidahnya. Tapi akidah boleh kejap. Adakah kamu sembahyang 5 waktu? Tidak syak lagi. Di mana kamu sembahyang? Di masjid. Kenapa tidak sembahyang di rumah? Fadilatnya lebih besar, pahala lebih banyak sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau masjid ditutup? Pasti aku buka. Kalau dikunci rapat, aku pergi ke masjid yang satu lagi. Kenapa? Aku nak sembahyang berjemaah dalam masjid. Ini orang yang mantap akidah. Kenapa kamu membayar zakat? Sebab hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang merintah bayar zakat? Allah Ta'ala. Siapa yang menyampaikan pada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidak bayar zakat? Berdosa. Jadi hang bayarlah, mesti. Pasal apa? Aku mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping hak pertama, aku melaksanakan perintah Allah. Ni orang yang kejam. Tapi kalau hang bayar zakat tak? Bayar. Pasal apa hang tak bayar? Tak bayar macam mana duk tanya banyak kali. Jadi longgang. Contoh. Jadi tuan-tuan, pengakuan akidah kita duduk pada syariat tu. Sejauh mana kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan sepenuhnya apa yang disyariatkan oleh Allah, maka kukuhlah akidah kita. Dan akidah kita tidak akan rosak kalau kita mengamalkan di atas syariat yang betul, yang mana huraiannya disampaikan oleh Rasul. Rasul tak ada disampaikan oleh orang kemudian. Waris Rasul bila? Ulama. Kalau kita sepak ulama, tahu ulama pergi ke tepi, itu tanda-tanda akidah kita nak piyah. Hak yang Tuan Syekh Yusuf abang tadi ni, orang yang beramal berdasarkan fikiran, mengubah suai syariat Allah Subhanahu wa taala, ikut logik fikiran semata-mata. Ini pok-pok lapak membuih. Kerana terdedah kepada rosaknya akidah. Tekat longgak tak apa lagi tuan, longgak tak apa lagi. Kalau rosak terus sayang tuan, sayang. Orang yang menafikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah kata lagu ni, dia kata lagu ni, rosak akidah. Allah kata semayang tu wajib, dia kata wajib dulu lah, dak dah pasal orang dulu tak ada kerja, rosak akidah. Allah kata puasa tu wajib, dia kata orang tak ada kerja wajiblah, kalau kalut tak wajib, rosak akidah kita sebab dia merubah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tekat dia main-main saja, dia main-main tak rosak tapi jadi tidak berpaku longgak pula. Lebih kurang tu lah.
Dia main. Hang tak sembahyang, tak apalah. Ni orang main syariat Allah ni. Hang tak sembahyang, tak apa, pelan-pelan. Haji buat dulu. Pasal haji nak mati tak lama dah. Kami mudah ni. Tu dia main. Dia main. Anak darah hang tak pakai kain lumur. Bukan tak mau pakai. Hang tu kedai jacket tutup. Dia main. Maka longgak akidah dah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai anak tutup, saya ni itulah tak boleh pegang mikrofon, masalah. Ni nak cerita kesan orang rosak akidah dalam kehidupan seharian. 2-3 perkara saya nak sebut, tuan-tuan dengar dulu. Nombor 1, kalau dia rosak akidah, kalau dia dah menikah, maka batal ikatan lelaki bini. Kalau salah satu rosak akidah lah, dia jadi kapiak lah, murtad dan seumpamanya, rosaklah akidah, maka batal perkahwinan lelaki bini. Bini murtad tu rosak akidah, maka dia tidak lagi menjadi bini kepada lelaki dia. Bila? Tapi dia kena beridah lah. Tu kena mengaji fiqh pula lah, tak mengaji penyamsada lah. Dalam tempoh idah tu, dia kembali mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia kembali menjadi isteri kepada lelaki dia. Tapi kalau dalam tempoh idah tengok idah orang perempuan lah, kalau dia perut besar, habis idah beranak. Kalau perut dia kecil, tengok keadaan dia duk main haid lagi, 3 kali suci. Kalau dah tak main haid dah ataupun belum main haid, 3 bulan. Jadi idah dia tadi ni, dia murtad, sama ada dia murtad atau lelaki dia murtad, tang dia kena beridah juga. Dia tak boleh menikah orang lain dan seumpamanya. Habis idah, putus hubungan lelaki bini. Kalau tak habis idah, kembali mengucap 2 kalimah syahadah, terjadid balik, maka hubungan macam biasa. Dia bawa kesan. Dan akidah ni bila dah longgak pesaka, tak boleh. Tu 2-3 kesan banyak lah. Kalau anak tu dia jadi rosak akidah, murtad bi. Murtad dia tak ada akidah pula. Dia kena beridah pula celahu. Bila dia murtad, maka hak satu lagi, pak dia keadaan seumpamanya yang Islam tu mati. Maka dia tengok saja. Dia tak sangka dia terlibat dengan plural sangat. Plural tentu pak dia mati, sehingga dia tak tahu apa dia banyak. Tengok ada 16 juta rupiah. 16 juta lagi. 16 juta. Dia dah murtad lah. Makna dia apa tak? Ni kesan kepada akidah yang rosak. Kalau mereka ada 5 beradik, 4 beradik tu saja yang mursi pesaka pak dia, hak seorang lagi tak boleh. Dia pun main, dia kata tak tahu, kata ayah dah 16 juta. Dia pun main depan orang dia, asyhadu an la ilaha illallah. Pak dia duk apa nama orang duk tengah baca Quran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni apa hang ucap? Tadi yang murtad lah. 16 juta. Pak dia hak yang mati tu mangkit baik, sudah terlambat. Betul mati boleh ya? Tuan-tuan faham tak saya abang ni? Tu kesan dah. Jangan buat main. 2-3 lah. Kalau nak tahu cerita panjang lagi, nanti lain kali saya mensyarah seorang-seorang. Ni saya suruh ada dia duk kacau payah. Wallahu alam.